السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Usama radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrafa ala qutamin min aqamil Madinah, ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Usama radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari mendaki satu kawasan tanah tinggi di Madinah. Usama cerita, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bersama dengan beberapa orang sahabat, Nabi pergi naik Utam. Utam ni dia macam benteng, kawasan tinggi macam tu di Madinah. Bila sampai di puncak benteng ni, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata hal tarawna ma ara? Nabi kata, apa tahu tak apa yang aku nampak? Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi naik satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan macam benteng tinggi ni. Nabi naik di puncak tu, Nabi nampak Madinah. Nabi tanya sahabat-sahabat dia, hal tarawna ma ara? Hampa tahu tak aku nampak apa? Nabi kata, inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kamawaqi'il qatl. Nabi kata, sesungguhnya aku nampak beberapa fitnah akan berlaku di celah-celah rumah kamu. Dan berlakunya fitnah di bumi Madinah ini kamawaqi'il qatl, seperti mana hujan. Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu. Nabi kata, tak lama selepas aku tak ada esok ni, bumi Madinah ni akan ditimpa fitnah. Tuan-tuan, Nabi tak tahu apa nak jadi masa depan, tapi Nabi tahu apabila Allah bagi tahu dekat Nabi. Maka Nabi SAW bila dia naik berdiri di atas Utam ni, di atas benteng-benteng tanah tinggi ni, Nabi berdiri tu, Nabi boleh overview keadaan Madinah ni. Nabi boleh nampak Madinah depan mata ni. Nabi tanya sahabat-sahabat dia, hampa tahu tak aku nampak apa? Nabi kata, aku nampak beberapa fitnah akan jadi di atas bumi Madinah ini, dan berlakunya fitnah ini khilala buyutikum, di celah-celah rumah kamu. Dan berlakunya fitnah ini kamawaqi'il qatr, seperti mana hujan turun. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tak silap macam yang Nabi kata, selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi beberapa peperangan, yang peperangan itu merupakan fitnah kepada umat Islam.
Di antaranya jadi perang Jamal yang melibatkan isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat-sahabat Nabi. Dua-dua pihak ada yang mati. Berlaku perang Siffin di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu dan juga menantu Nabi, dengan satu pihak lagi juga sahabat-sahabat Nabi, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kata Sayyidina Ali bagus, Muawiyah pun bagus. Dia katibul wahyi, dia kerja tulis wahyu. Bila wahyu turun, dia kerja tulis. Maka apa yang berlaku dalam perang Jamal yang melibatkan Islam sama Islam berperang, apa yang jadi di dalam perang Siffin yang melibatkan Islam sama Islam perang, berlaku pula pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman bin Affan, itu fitnah. Kemudian berlaku pula pembunuhan terhadap cucu kesayangan Nabi, iaitu Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Yang semua ni berlaku merupakan fitnah kepada umat Islam. Nabi SAW semasa hayat Nabi, masa hidup Nabi, Nabi Pinat berdiri di atas utam ni, di atas kawasan benteng tanah tinggi ni. Nabi tanya dan sahabat-sahabat dia, "Apa tahu tak aku nampak apa?" Nabi kata, "Aku nampak fitnah punya banyak akan berlaku di celah-celah rumah kamu di atas bumi Madinah ini." Masa tu sahabat tak tahu apa nak jadi. Selepas wafat Nabi SAW, jadi benda-benda ni. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i man tasharrafa laha tastashrifuhu wa man wajada fiha malja'an falya'ud bih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, satakunu fitan. Nabi kata akan datang kepada kamu semua beberapa fitnah. Arab bila dia mula dengan sa makna dia taufan. Satakunu, sa tu huruf sin itu membawa maksud taufan. Maksudnya kelak akan jadi. Benda tu akan jadi. In future benda ni mesti jadi. Maka Nabi kata satakunu fitan, akan jadi beberapa fitnah. Fitan jamak kepada fitnah, dia plural. Maknanya bukan satu fitnah, beberapa fitnah akan jadi. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Nabi kata bila jadi aja fitnah ni, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Maksudnya kalau jadi fitnah, yang dimaksudkan fitnah ni Islam sama Islam berkelahi. Ini fitnah. Islam sama Islam sama-sama mengucapkan 5 syahadah, sama-sama sembahyang 5 waktu, sama-sama pergi Mekah buat haji, buat umrah, sama-sama pegang Quran baca, sama-sama puasa bulan Ramadan. Tidak sepatutnya Islam sama Islam pergi jadi membalah bergaduh. Kalau jadi, itu fitnah. Yang untung musuh, yang rugi orang Islam. Nabi kata bila berlaku fitnah yang macam ni, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk, maksudnya dia tak involve, dia tak pergi ambil bahagian dengan fitnah yang jadi. Dia lebih baik daripada hak bangkit. Maksudnya hak nak ambil tahu. Wal qa'imu fiha khairun min al-mashi. Dan orang yang bangkit berdiri sahaja, lebih baik dia daripada hak berjalan nak pergi tengok apa jadi. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Dan hak berjalan nak pergi tengok apa jadi lebih baik daripada hak berlari nak pergi ambil tahu sangat-sangat apa jadi.
Maknanya Nabi nak bagi tahu dekat kita, bila jadi fitnah bergaduh sama-sama orang Islam ni, tak sah pergi tumpang kaki. Tak sah pergi terlibat, tak sah pergi tumpang kaki, tak sah ambil tahu pun. Pasal apa? Kalau kita ambil tahu, kita akan memihak. Bila memihak, menambahkan lagi besar fitnah yang polanya kecil. Dua orang bergaduh tak teruk, tapi kalau kampung dengan kampung bergaduh teruk. Lagi ramai terlibat di dalam perbalahan itu, lagi fitnah besar kena kepada orang Islam. Nabi kata, man tasharrafa laha tastashrifu. Nabi kata, siapa yang berusaha untuk nak memadam kekacauan dan fitnah yang berlaku itu, dia akan ditelan oleh fitnah itu. Maksudnya kalau kita tu ingat kita nak pergi masuk, pergi kunun-kunun yang nak jadi orang tengah, nak jadi hero, nak tolong selesai masalah, kita terlibat, kita ditelan sama di dalam fitnah itu. Wa man wajada fiha malja'an falya'udz bih. Nabi kata, dan barang siapa yang ada dapat tempat berlindung, maka hendaklah dia berlindung. Jangan campur. Seorang dengan seorang ada masalah, dua orang tu pergi selesai. Jangan seorang pergi jadi 5, sana pergi jadi 10. Bukan nak jadi elok, dia nak jadi lagi keroh fitnah yang timbul itu. Ini pesan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemuncak kepada fitnah akhir zaman ini, dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta taqtatila fi'atan 'azimatan wa takunu bainahuma maqtalatun 'azimah wa da'wahuma wahidah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la taqumus sa'ah. Nabi kata, kiamat tak akan jadi. Tidak akan berdiri kiamat. Tidak akan jadi kiamat. Hatta taqtatila fi'atani 'azimatani. Sehinggalah jadi perang, jadi berbunuh-bunuh di antara dua puak yang besar. Fi'atani maksudnya dua puak. Azimatani, azim makna dia dua puak yang besar. Bergaduh, berbalah di antara dua kumpulan yang besar. Wa takunu bainahuma maqtalatun azimah, dan hasil daripada peperangan antara dua puak, dua kelompok besar ini ialah bilangan yang terbunuh begitu besar. Mula bertengkar saja, berbahas lawan cakap apa semua, lepas tu melarat tangan naik, lepas tu ambil senjata bertetap. Sini pun mati ramai, sana pun mati ramai. Maka fitnah sudah jadi besar. Wa da'wahuma wahidah. Nabi kata malangnya, dua-dua puak mempunyai dakwaan yang satu. Maksud dia apa? Puak ni pun kata dia betul, puak ni pun kata dia betul. Dua-dua mendakwa dia betul. Hak mana betul? Hak betulnya dua-dua tak betul. Sebab Islam tak bagi dua ni bergaduh sama-sama Islam. Maka Nabi SAW kata, wa da'wahuma wahidah. Maka dakwaan kedua-dua pihak ini satu. Tanya puak mana pun dia kata dia betul. Tanya puak mana pun dia kata dia nak betul. Puak hak satu lagi. Maka apa yang didapati akhirnya ialah umat Islam sama umat Islam mati, dan kematian itu merugikan Islam itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah di antara tanda-tanda kiamat yang akan jadi. Dan berlakunya perkara-perkara ini menunjukkan bahawa kita sudah ada di ujung zaman, di mana kiamat sudah begitu dekat dengan kita yang ada pada zaman itu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Hafsah, kata dia, annaha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, la ya'ummanna hadzal bait jayshun yaghzuna hatta idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awsatihim wa yunadi awwaluhum akhirahum ثم يخسف بهم
fala yabqa illa syarif alladhi yukhbiru anhum. Faqala rajul ashhadu alayka annaka lam takdzib ala Hafsah wa ashhadu ala Hafsah annaha lam takdzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Hafsah. Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Hafsah adalah anak Sayyidina Umar. Dia adalah kakak kepada Abdullah bin Umar yang kita duk baca hadis Ani bin Umar. Ani bin Umar itu, Abdullah bin Umar itu adik Hafsah ini kakak. Daripada Hafsah kakak kepada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, kata dia annaha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hafsah kata dia ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata la ya ummanna hadzal bait jayshun yarzuna. Nabi kata rumah ini, maksudnya Kaabah, Baitullah. Nabi kata rumah ini, maksudnya Kaabah ini, la ya ummanna, dia akan tetap aman. Jayshun yarzuna, daripada tentera yang bercita-cita nak serang dia. Nabi kata dalam hadis macam ni, Kaabah ni Nabi kata Allah akan selamatkan dia daripada serangan mana-mana tentera. Kita baca soal bahawa ni, apa nama, Kongres Amerika marah pasal peristiwa bom di London ni, maka ada anggota Kongres bercakap dalam Senat Amerika. Dia kata kita bom Kaabah. Tak payah buang masa, dia kata. Tak payah buang masa, pergi lawan orang Islam sana sikit, pergi lawan sini sikit, buang masa, habis duit ringgit, buang segala-galanya. Dia kata kita attack ibu rimba terus. Kita pergi hantar jet pejuang, pergi bom Kaabah, pergi hancur. Dia boleh cakap macam tu di dalam Dewan Senat sebab. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la ya ummanna hadzal bait jayshun yaghzuna. Nabi kata pasti aman rumah ini, maksudnya Kaabah ini, daripada tentera yang nak menyerang dia. Kalau contoh klasik dulu Abraha nak main dengan satu tujuan aja, nak perata bang Kaabah tu, nak perata bang, nak bagi takdak Kaabah di situ. Sampai tengah jalan, tentang tempat Abraha kena ni di antara Muzdalifah nak main Mina tu. Di antara Muzdalifah nak main ke Mina tu, dia panggil Wadi Muhassir. Dan disunatkan, disuruh oleh Nabi SAW kalau kita lalu kawasan itu. Daripada Muzdalifah nak main ke Mina tu, bila lalu kawasan yang kata Wadi Muhassir, belah kanan kita. Kalau kita daripada Muzdalifah nak main Mina, dia punya kawasan tu belah kanan. Bila sampai di situ, Nabi SAW suruh kita lajukan. Kalau jalan kaki, lajukan jalan kita. Kalau berkenderaan, lajukan kenderaan kita. Kerana itu kawasan orang-orang zalim dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ni dah, kita hari ni pergi umrah apa semua, sampai satu orang pergi ambil gambar. Balik, dia jadi terbalik. Padahal yang kawan bawa kita pergi tu pun, dia pun tak hati juga. Dia kata tani lah dulu Abraha sana, turun ambil gambar. Bawa peluang kamera buka ambil gambar. Nabi tak bagi jalur. Nabi kata bila lintas kawasan Wadi Muhassir ini, Nabi kata pelajukan jalan. Dia begitu. Abraha contoh tradisional, contoh klasik, contoh lama. Dia nak pergi serang Kaabah, sampai di kawasan tu, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu contoh lama. Tapi hadis ni Nabi cakap selepas daripada Abraha jadi. Maksudnya hadis ini tidak merujuk kepada cerita Abraha, tapi merujuk kepada ke depan itu akan jadi. Akan jadi tentera yang bercadang nak pergi buat benda tak elok kepada Kaabah. Hatta idza kanu bi baida'a min al-ard. Nabi kata kalau depa mai pun depa akan sampai di satu kawasan yang kata Baida. Baida ni kawasan lapang. Kawasan tak ada pokok, tak ada apa, kawasan lapang.
Bila mereka sampai saja di kawasan Baida, di kawasan lapang daripada muka bumi ini, yukhsafu bi awsatihim, Allah akan suruh bumi telan tentera hak duduk di tengah-tengah. Dalam kumpulan itu, siapa hak duduk tengah, bumi telan dulu. Wa yunadi awwaluhum akhirahum, maka tentera hak duduk depan akan qiyau dekat tentera hak duduk belakang. Summa yukhsafu bihim, dia qiyau di belakang, dia kata ni apa jadi. Summa yukhsafu bihim, kemudian Allah suruh bumi telan semua sekali. Fala yabqa illa syarid, maka tak ada yang tinggal, melainkan kalau ada pun yang tertinggal, asyarid, hanyalah orang-orang yang akan lari dalam ketakutan. Nabi kata benda ni 1400 tahun dulu. Faqala rajul, satu orang yang mendengar hadis ni, dia kata, asyhadu alayka annaka lam takdzib ala Hafsah wa asyhadu ala Hafsah annaha lam takdzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dengar hadis ni, dia kata apa? Dia kata, aku harap hang yang cerita kat aku, hang tak bohong kata Hafsah kata benda ni. Dan aku percaya Hafsah juga tidak bohong. Hadis ni dia memang dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 4 hadis yang kita baca ni, banyak pengajaran kita boleh ambil. Allah Subhanahu wa taala dia tak akan biar sampai ke peringkat rumah Allah dibinasakan oleh musuh. Tapi ada dalam satu hadis Bukhari, kalau tuan-tuan buka, ada dalam satu hadis Bukhari di bawah bab akhir zaman, Nabi ada sebut, Nabi kata Kaabah akan hilang. Nabi kata Kaabah akan hilang, dan beribadahlah sebelum hilang Kaabah ini. Apa maksud dia? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Nabi pun tak terang panjang, Nabi cuma cakap macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walau hilang, walau apa sekalipun atas kehendak Allah, bukan hilang kerana musuh yang membinasakan dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 188. Muka surat 188, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah An-Naml, surah semut. Atas sekali, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala allazina kafaru, dan telah berkata oleh segala orang kafir Mekah pada engkar bangkit kubur seperti engkar hari kiamat. Ini cerita tak habis lagi. Puak kafir Mekah ni tak percaya dengan hari kiamat, tak percaya. Bila dia tak percaya dengan hari kiamat, dia tak akan percaya dengan semua hal yang berkaitan dengan kiamat. Kiamat pun dia tak percaya. Macam mana dia nak percaya tentang titik siratal mustaqim? Kiamat pun dia tak percaya. Macam mana dia nak percaya tentang mahsyar? Kiamat pun dia tak percaya. Macam mana dia nak percaya kata matahari turun main jengkal atas kepala? Bila dia tak percaya kiamat, dia tak percaya semua. Maka berkata puak-puak kafir Mekah yang tak percaya tentang kiamat, tentang bila mati nak bangkit balik daripada kubur dan sebagainya, apa kata mereka? Aidza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Adakah apabila jadi kami tanah, maksudnya apabila kami mati, mereka kata dekat Nabi Muhammad, adakah apabila kami mati, adakah kami sekalian keluar daripada kubur hidup dengan roh dan jasad? Bila Nabi Muhammad meluk abang dekat mereka, mailah ikut aku, masuk Islam, berimanlah dengan Allah, bukan Tuhan aku, Tuhan hampa juga. Kalau hampa memilih untuk tak mau beriman dengan Allah, Tuhan aku dan Tuhan hampa, kalau hampa pilih untuk tak mau nak terima Islam, Nabi Muhammad kata, aku tak ada apa-apa, Tuhan lagi tak ada apa-apa, yang susahnya hampa. Nabi kata, hampa pergi ke alam akhirat itu, hampa susah. Bila kata lagu tu, dia lawan balik. Bila kata-kata lagu tu lawan balik, dia kata, aiza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun.
Adakah apabila kami mati esok, kami akan bangkit hidup balik, bangkit daripada kubur, hidup balik dengan roh, dengan jasad? Dia bertanya Nabi. Laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl in hadha illa asatirul awwalin. Dia berkata sesungguhnya telah dijanjikan akan kami akan ini, yakni cerita keluar daripada kubur ini, kami dan datuk nenek kami daripada dulu kala. Maka tiada ini bangkit kubur melainkan cerita bohong, dusta segala orang dulu kala. Mereka kata dekat Nabi Muhammad, mereka kata Muhammad ni cerita lama. Mereka kata ni bukan cerita baru, cerita lama. Bukan kami aja, mak pak kami, tok nenek kami dah lama dah dengar cerita ni. Agama samawi, agama langit, sama ada yang turun melalui kitab Zabur, ataupun yang turun melalui kitab Taurat, ataupun yang turun melalui kitab Injil. Agama langit, agama Allah ni, semua pun habaq kata akan ada hari kiamat. Jadi bila main Nabi Muhammad lagi sekali nak repeat cerita, kata esok nak kena hidup balik, nak bangkit balik dari kubur. Dia berkata dekat Nabi Muhammad, dia berkata, wahai Muhammad, cukuplah, taklah tak dengar dah. Cerita abang kami satu hari mati, lepas itu nak bangkit daripada kubur, lepas jadi ni cerita lama, bukan kami, mak pak kami, tok nenek kami dulu semua dah dengar tentang cerita ni, tak lagak dengar dah. Lah ni macam ni lah Muhammad, kami bagi tahu dekat hang, semua cerita ni cerita asatirul awwalin, ni cerita dongeng orang tua dulu. Dia berkata macam tu. Firman Allah, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka kata olehmu ya Muhammad bagi kafiah-kafiah muka, berjalan oleh kamu pada dalam bumi rata-rata, maka lihat oleh kamu betapa ada bekas kesudahan segala orang-orang kafir yang bantah engkar tentang kiamat dan bangkit kubur itu, binasa mereka itu dengan azab juri. Tuhan suruh Nabi Muhammad dikata kat mereka, lah ni macam ni, pergi berjalan, pergi tengok. Pergi tengok macam mana umat Nabi Lut, apa jadi dekat mereka, kesan dibinasakan umat Nabi Lut tu apa sudah jadi di situ. Pergi tengok kesan peninggalan kaum Ad, pergi tengok kesan peninggalan kaum Samud, pergi tengok yang ni semua Allah sebut dalam Quran. Pergi tengok benda-benda ni semua, ambil iktibar. Jangan dengar aku cakap terus bangkang. Jangan dengar aku cakap terus bantah. Dengar aku cakap, pergi siasat. Betul tak betul apa yang aku kata? Nabi kata macam tu. Tuhan suruh Nabi kata macam tu. Di samping tu Tuhan kata, wala tahzan alaihim. Dan janganlah engkau wahai Muhammad berasa duka cita sedih atas tiada beriman mereka itu. Tuhan pesan dekat Nabi, tak ada berasa sedih dengan mereka ni punya sikap tak mau terima ni. Biar dia tak mereka. Kalau sedih, habis. Tak boleh buat apa. Apa pun tak kata dekat Nabi Muhammad ni, manusia paling baik. Tak ada manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Apa yang orang tak kata dekat Nabi Muhammad? Benda betul dia buat tu orang kata salah. Pasal apa? Pasal tak suka, pasal benci, pasal daripada awal-awal dah letak Nabi Muhammad musuh mereka. Bila awal-awal dah letak Nabi Muhammad musuh, dia tak nampak elok, dia nampak tak elok saja. Buat hak elok pun nampak tak elok. Maka Allah Subhanahu wa taala pesan dekat Nabi, wala tahzan alaihim, kau satu sedihlah dengan depa ni semua, biarlah memang kerja depa bangkang. Apa juga Nabi kata depa akan bangkang, wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan jangan ada engkau pada duka cita, yakni baik ni maksud dia sempit. Allah kata, dan janganlah engkau wahai Muhammad sempit dada daripada barang yang mereka itu tipu daya akan engkau. Mereka manipulate apa yang kata. Mereka manipulate. Bila turun wahyu kata, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Menikahlah seorang, dua orang, tiga orang. Bila Nabi baca ayat tu, mereka manipulate. Mereka memanipulasikan ayat tu. Mereka kata, tengok. Lain tak ada. Yang kata Islam ni, yang kata Muhammad ni, yang kata agama yang dia bawa ni, lain tak ada. Dia fikir nak nikah ramai. Manipulate benda tu. Apapun yang dibagi tahu, mereka akan menipu daya. Maka bahawasanya kami akan tolong engkau wahai Muhammad atas mereka itu.
Tuhan bagi ubat dekat Nabi. Tuhan kata apa? Sabar sahaja. Akan sampai hari kami tolong. Hari Tuhan akan tolong Nabi Muhammad, tolong Islam ni, hari itu akan sampai. Sabar sahaja. Firman Allah, wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Maka berkata mereka itu, yang di kafir-kafir Mekah ni, manakala lagi ini janji dengan azab itu? Bila Nabi tidur abang dekat depa ni, dekat kafir Mekah ni, Nabi kata, hampa jaga baik-baik, hari Tuhan tolong aku akan main. Bila main hari Tuhan nak tolong aku, hampa nanti kena. Bila Nabi kata aja lagu tu, depa kata mata hadzal wa'd. Bila yang kata Tuhan nak buat main azab kat kami tu, bila? Jangan tu abang kata Tuhan nak buat main azab, Tuhan nak buat main azab. Berapa kali nak abang? Bila? Mata? Bila? In kuntum sadiqin, jika ada kamu itu betul pada dakwaan kamu yang mengatakan azab itu akan main, tolong suruh Tuhan buat main azab tu lagi. Itu dia, sampai macam tu. Doa abang ni berapa kali dah abang? Lani suruh Tuhan nak buat main azab. Kalau betul kata hang ni betul, kami salah, suruh Tuhan nak buat main azab lani. Kami nak tengok macam mana. Firman Allah, qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi yasta'jilun. Kata olehmu ya Muhammad. Tuhan tu ajak Nabi. Bila depa kata, Tuhan ajak Nabi jawab macam ni. Bila depa bangkang, Tuhan ajak Nabi jawab macam ni. Maka kata olehmu ya Muhammad, mudah-mudahan bahawa ada ia, yang ini adalah azab itu sudah hampir bagi kamu oleh setengah yang kamu minta segera itu. Tak apa, Tuhan kata wahai Muhammad, dia hamak kat mereka, hampa tak boleh tahan dah nak nak dengan azab. Okey, aku nak bagi tahu kat hampa, Tuhan aku suruh abang, azab dah dekat dengan hampa. Maka disegerakan bagi mereka itu azab dunia dengan bunuh pada perang Badar. Lepas tu jadi perang Badar, mati habis diselibat darah mereka ni. Segala kepala jahat di dalam masyarakat Arab Mekah, Arab Quraisy pada masa itu, semua mati masa perang Badar. Kepala-kepala ni mati di dalam perang Badar. Mayat mereka satu demi satu dibuang di dalam kali, di dalam lubang yang digali besar selepas selesai perang Badar. Dan azab akhirat kemudian daripada mati. Bukan kata hampa mati dalam perang selesai azab hampa, itu baru azab yang hampa tak sabar nak segera, itu azab hampa mati dalam perang. Lepas itu azab akhirat tunggu hampa pula lagi selapis lagi. Firman Allah, wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas, dan bahawa Tuhan engkau itu empunya kurnia nikmat atas manusia, setengah daripadanya takhirkan azab bagi orang-orang kafir. Tuhan bagi nikmat dekat mereka sebenarnya, menangguhkan azab dekat mereka. Kod-kod penangguhan itu boleh bagi sedang mereka. Tapi Tuhan bagi tangguh tu tak sedang, duk cabar suruh azab mai cepat. Manusia ni memang tak boleh nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat mereka semua. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak syukur mereka itu atas nikmat Allah. Maka orang-orang kafir tak syukur dengan nikmat Allah, takhirkan azab itu, melewatkan azab itu kerana engkar mereka itu akan azab itu. Dia tak percaya kata Tuhan boleh buat main azab, maka dia cabar suruh buat main. Bila main tunggu, dia tak boleh lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan bahawasanya Tuhan engkau ya Muhammad sungguh ketahui ia barang yang tersembunyi di dalam dada mereka. Apa yang duk simpan dalam hati, duk teringat dalam hati, duk lintas dalam hati, orang sebelah kita tak tahu, Tuhan tahu. Dalam hati kita ni duk lintas apa, Tuhan tahu. Dan barang yang nyata mereka itu dengan mulut mereka itu cakap, lebih-lebih lagi Tuhan tahu. Kita manusia ni kalau bercakap depan kita baru kita tahu. Itu pun belum tentu lagi dia bercakap mana. Hati dia busuk kita tak tahu. Kita pegang cakap dia aja, tapi hati dia busuk kita tak tahu. Tuhan bercakap betul ke tak betul ke, Tuhan tahu. Hak lintas dalam hati sebenar tu Tuhan tahu. Maka kafir Mekah ni memang tak mau beriman dengan apa yang Nabi Muhammad bawa. Tuhan tahu benda tu.
Maka apa mereka nak? Tuhan lagi. Mereka nak azab, Tuhan takdirkan berlaku azab yang membinasakan mereka. Firman Allah, wa ma min ghaibatin fis samai wal ard illa fi kitabin mubin. Dan tiada suatu daripada yang gaib pada dalam langit dan bumi itu melainkan tersurat pada kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Semua benda hak jadi di atas muka bumi ini semua dah termaktub. Termaktub ni bahasa Arab. Daripada perkataan kataba maksudnya tulis, maktub maksudnya yang tertulis. Benda tu sudah pun tertulis di dalam kitab yang azali, Lauh Mahfuz sudah ada tulis. Dan setengah daripadanya ialah azab kafir-kafir ni. Dah tulis dah. Bila orang kafir ni akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah ada tulis dah. Lagi tak sampai tarikh yang Allah tentukan di Lauh Mahfuz, sekali tu depa tak kena. Maka selagi tu depa tak kena. Bila mai time tu depa tak boleh lari, depa mesti kena. Benda ni sudah termaktub, sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, inna hadha al-Quran yaqussu ala bani Israel aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Bahawasanya ini Quran cerita atas Bani Israel yang ada maujud di zaman Nabi SAW, akan kebanyakan kerja agama yang ada padanya bersalahan mereka itu. Artinya dengan menyata yang tersebut itu atas wajah yang menegah bagi bersalahan jika ambil mereka itu dengan dia, yakni dengan Quran dan Islam mereka itu. Seperti kata Yahudi Uzair itu anak Allah, dan kata Nasara Isa itu anak Allah. Maka Quran kata qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kata olehmu ya Muhammad, dialah yakni Allah itu Tuhan yang esa. Allah itu tempat kita berhajat. Tiada beranak ia dan tiada diperanakkan akan dia, dan tiada baginya kufu yakni serupa dengan seorang pun. Adalah ayat itu Tuhan kata sesungguhnya Quran dah menjelaskan kepada Bani Israel banyak perkara yang mereka duk berselisih. Di antara benda yang Bani Israel selisih apa dia? Mereka dakwa kata Uzair itu anak Allah. Itu Yahudi punya kerja lah. Yahudi ni Bani Israel lah. Bani Israel mereka kata Uzair anak Tuhan. Nasrani kata Isa anak Tuhan. Ini benda yang diperselisihkan oleh mereka, dan mereka sampai mati pun mereka akan bertahan benda tu. Sampai mati pun, sampai bercerai nyawa, mereka akan pertahankan akidah mereka ni, kepercayaan mereka, benda yang mereka pegang ni. Sampai mati mereka akan pertahankan benda tu. Maka dalam Quran yang kita baca ni, Tuhan kata inna hadzal Quran yaqussu ala bani Israel. Sesungguhnya Quran ini dia mengkisahkan, dia menceritakan, dia menjelaskan kepada Bani Israel aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Banyak benda yang mereka perselisihkan. Tuhan menceritakan balik benda-benda ni. Quran cerita balik yang kata Uzair tu siapa dia ni sebenarnya. Dia bukan anak Tuhan. Yang kata Isa ni siapa? Dia bukan anak Tuhan. Quran turun mai menjelaskan balik benda ni kepada mereka semua, tapi dia tak mengerti. Firman Allah, wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan bahawa Quran itu menghidayah ia akan jalan agama dan bagi rahmat bagi segala mukmin dengan jadi mereka itu ahli taat. Quran ni kalau kena gaya orang yang belajar Quran, yang memahami Quran ni, Quran akan menjadi hidayah, menjadi hudan, menjadi petunjuk kepada dia, dan Quran ini akan menjadikan orang yang pegang dia ni taat kepada dia. Taat kepada Quran maksudnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Bahawasanya Tuhan engkau itu menghukum antara mereka pada hari kiamat dengan hukumnya, yakni yang sangat adil. Semua orang Tuhan akan menjadi qadi di padang mahsyar. Qadi dipanggil qadi Rabbul Jalil. Tuhan akan menjadi qadi yang menghukum semua kes yang dibawa oleh manusia ke padang mahsyar itu. Dan hukuman Tuhan adil. Atas dunia macam-macam boleh jadi. Atas dunia macam-macam boleh jadi. Kalau orang saja nak trap kita, nak bagi kena, orang boleh buat. Senang, orang boleh buat senang.
Orang boleh buat cukup senang. Dia ambil heroin dadah apa satu kaki, dia punggai masuk di dalam kereta kita. Dia ambil heroin dadah ke apa ke, dia punggai masuk ke tingkap rumah kita. Lepas tu dia pergi buat report balik polis. Dia kata ada maklumat, kata rumah dia ni ada dadah. Kereta nombor sekian-sekian ada dadah. Polis buat roadblock, tahan, buka-buka cek ada semua. Kita sampai kering rengkung. Duk terang kata bukan hak kita pun, tangan kena garis. Kita kata, dah, tak mungkin saya buat kerja macam ni, saya duduk di masjid semayang. Tak apa. Apa pun benda ni duduk dalam kereta. Tuan-tuan, kau yang rengkung, terang, benda duduk dalam kereta kita. Orang nak buat naya kita. Bukan susah orang nak buat ni. Bawa pergi bercara begitu begini dengan bukti yang ada, dengan apa yang ada, kita sangkut. Kita sangkut. Betul tak betul pun kita duduk dalam penjara. Kemungkinan benda macam tu boleh jadi atas dunia. Tapi di akhirat tak jadi. Bila Allah yang menjadi qadhi, Rabbul Jalil, yang membicarakan kes-kes manusia ni, tidak ada manusia yang betul yang dihukum jadi orang salah. Tidak ada manusia yang buat salah yang terlepas daripada hukuman Allah. Demikian adilnya Allah Subhanahu wa taala mengendalikan perbicaraan di padang mahsyar itu. Dan dialah Tuhan yang menang atas segala kehendaknya. Tuhan, apa dia mau yang tu jadi. Tuhan apa dia mau? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa pun tak boleh bangkang. Lagi dia amat ketahui dengan mereka yang dihukum itu. Tuhan lebih tahu. Langkah aja kita pergi depan Tuhan di mahsyar itu, Tuhan tahu dah kita baik ke kita jahat. Tahu dah. Cuma perbicaraan hisab dijalankan sebagai nak memenuhi formaliti, nak menunjukkan adil Allah Subhanahu wa taala, maka dibicarakan manusia itu. Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah tiap-tiap seorang manusia yang biasa hidup atas dunia ni, dia ni orang baik ataupun orang jahat. Tuhan tahu dah. Kalau tak cara pun Tuhan boleh ambil hukuman dah. Tapi Tuhan tak buat macam tu. Tuhan buat perbicaraan sebagai nak membuktikan adil Tuhan. Begitu. Maka tiada dapat seorang menyalahinya. Tak boleh siapa pun bangkang Tuhan. Seperti menyalahi kapiang akan anbiya di dalam dunia. Macam mana orang kapiang nak bangkang nabi-nabi masa atas dunia, di akhirat itu tak boleh bangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bergantunglah olehmu ya Muhammad atas Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala kerjaan kau. Betul, kita atas dunia ni, kita buat apa pun, kita pegang Tuhan dulu. Apa jadi fitnah ke, jadi cerita pelik ke, jadi masalah ke, jadi apa pun, malam bangkit ayat semayang, Allahu Akbar, tahajud, minta dekat Tuhan. Tuhan saja boleh jaga kita. Sebab Tuhan saja tahu kita betul, kita tak betul. Manusia punya pertimbangan tak pernah betul. Tuhan, dia tahu. Betul, salah Tuhan tahu. Apa pun jadi kat kita, jangan harap ke orang. Harap ke orang, kita kecewa. Kita harap orang sokong kita, kita harap orang simpati kat kita, kita harap orang akan mempertahankan kita, kita akan kecewa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita harap dekat dia, kita tak akan kecewa. Sebab Allah tahu hati budi kita, zahir batin kita, apa kita, Allah tahu. Bangkit ayat semayang, Allahu Akbar, Tuhan cukup tempat kita mengadu. Nak angkat tangan minta doa, nak mengadu, nak menangis, nak teriak pun dengan Tuhan cukup. Tak payah kita mengharapkan kepada siapa-siapa. Kerana bahawa engkau atas agama yang benar, yang nyata dengan mukjizat, maka bermula kemenangan akhir itu bagi engkau ke atas kapiak-kapiak. Tuhan abang dekat Nabi Muhammad. Sabar Tuhan. Sabar Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, sabar Tuhan. Last sekali aku akan bagi menang kepada engkau wahai Muhammad. Kemudian perbuat bandingan Allah bagi kapiak-kapiak itu dengan orang mati dan dengan orang yang tuli dan dengan orang yang buta. Ayat yang berikut ni Tuhan nak buat bandingan. Orang yang Nabi Muhammad diseru ikut, orang yang Nabi Muhammad diseru tak mau ikut, orang yang Nabi Muhammad diseru tak mau ikut, lawan Nabi pula lagi. Allah buat bandingan dalam ayat yang berikut ni. Firman Allah, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Bahawa engkau ya Muhammad tak boleh engkau beri dengar orang mati. Ni ayat ni kalau tuan-tuan buka dalam kitab hadis sahih Muslim, dia ada cerita correction, pembetulan yang dibuat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apabila ada orang mai habaq dekat Aisyah, dia kata, wahai Aisyah,
Ibnu Umar cerita, dia kata dia dengar Sayyidina Umar bapa dia bagi tahu Nabi SAW kata orang yang mati masuk dalam kubur, dia dengar apa yang orang hidup tu bercakap tu kata. Aisyah kata tak apa. Dia kata kok Sayyidina Umar salah faham pun. Dia kata pasal apa? Pasal dia bawa main ayat ni. Sayyidatina Aisyah bawa main ayat ni, dia kata innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tak boleh bagi orang mati dengar apa yang kamu cakap. Tak boleh. Dia kata Quran sudah kata macam tu. Macam mana kita hari ni nak lawan apa yang Quran kata? Kita kata kita boleh bagi orang mati dengar apa yang kita kata. Tak. Habis itu hadis yang Nabi kata orang mai tanam orang mati lepas dikebumikan, orang tu jalan balik, mayat dengar bunyi tapak ni'al, tapak kasut tu berjalan pergi tu macam mana? Itu Tuhan yang bagi dia dengar. Dia dengar bunyi tapak kasut pergi. Bukan kata kita pergi bercakap dia boleh dengar. Itu pembetulan yang dibuat oleh Aisyah radhiyallahu anha berhubung dengan ayat 80 surah An-Naml ini yang kita baca ni. So firman Allah, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Bahawasanya engkau wahai Muhammad tak boleh engkau bagi dengar orang mati. Kita tak boleh buat bagi orang mati dengar. Kita pergi kata bila orang mati tanam, kita tidur bagi tahu kat dia, ya apa nama Samsuri bin apa ni, sekejap lagi kamu akan didatangi oleh dua malaikat apa-apa semua bagi tahu. Tak lagi apabila dia tanya kamu jawablah dengan lidah yang fasih apa semua. Dengar kita boleh ke? Make sure, pastikan dia dengar apa yang kita duk ajak ni. Wallahu a'lam. Kalau dia dengar pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kita boleh bagi dia dengar apa yang kita ajak dia. Sebab masa tu yang boleh memayungi dan menaungi dia dan menyejukkan kubur dia adalah amalan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tidak boleh engkau beri dengar orang-orang yang tuli. Yang ni maksud dia orang yang saja tak mau dengar akan seruan agama. Orang tak mau dengar. Kita duduk terang kat dia, kita duduk cakap kat dia elok-elok, kita duduk pujuk dia, pasal kita kasihan kat dia, pasal kita sayang dia kalau dia adik-beradik kita. Tapi kita tak mampu nak bagi dia dengar apa yang kita kata. Seperti mana Nabi SAW sendiri pun tak mampu nak bagi Abu Talib dengar seruan dia. Tak mampu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hang tak boleh bagi hidayah pada orang yang hang sayang, tapi Allah yang boleh bagi kepada siapa yang dia nak bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Tuhan lagi sekali tekankan dalam ayat ni, wala tusmi'us summa du'a, dan tiada boleh engkau bagi dengar orang yang tuli, yakni orang yang saja tak mau dengar akan seruan agama, apabila berpaling ke belakang mereka itu daripada turut suruhan engkau kepada agama yang sebenar itu. Orang yang tak mau terima hidayah ni kata apa? Tak boleh buat. Kau kata kita tak cukup kuat, tak cukup pandai nak terang kat dia, panggil orang yang lagi kuat, lagi pandai boleh terang, tak jalan juga. Maknanya Tuhan tutup hati dia. Kita tak boleh buka, yang boleh buka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata kerana hati mereka itu mati dan telinga mereka itu tuli daripada dengar ajaran agama. Firman Allah, wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim, dan tiada engkau wahai Muhammad berkuasa menunjuk orang yang buta untuk tinggalkan dalalah mereka itu. Buta di sini bukan buta mata, buta hati. Dia tak nampak kebenaran ni, mata celek nampak orang, dia nampak kebenaran dia tak nampak. Dia nampak ada berapa orang, dia boleh bilang ada berapa orang, mata nampak, hati tak nampak. Allah kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim, wahai Muhammad, hang tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala dalal, sesatkan dia, kerana mereka itu buta mata hati, bukannya buta mata kepala. Dia beritahu buta mata hati, tak nampak. Oh banyak ibu bapa hari ni tak tahu nak buat dengan anak dia, tak tahu nak buat dengan anak dia, tak tahu dah cakap pukul, tak boleh buat. Allah tak buka hati anak tu untuk nak nampak kebenaran ni.
Allah tak buka hati dia. Maka padamlah pelita akal yang dalam dada daripada ambil fikir pada kejadian langit dan bumi. Dia tengok langit, dia tengok bumi yang hebat ada. Ayat kata afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at. Hang tak tengok ke unta Tuhan buat macam mana, hang tak tengok ke langit macam mana Tuhan angkat naik. Hang tak tengok ke semua benda ada keliling mata ni, tengok semua benda ni. Tak ada ke pengajaran yang dapat? Hang tak tengok ke kejadian tsunami hak jadi hari itu macam mana Tuhan secara tiba-tiba dengan sedikit gempa pada 7 skala Richter, tiba-tiba dia boleh rawit pi sampai jadi ombak laut, daripada kecil jadi besar sampai meremban di atas tanah darat, sampai boleh bawa hanyut semua sekali. Allah tinggal sikit 2-3 biji. Tak boleh ambil yang tibakan. Selang tak berapa lama lepas tu dia pergi jadi pula gempa pada 7 skala Richter juga. Orang semua dia ingat nak jadi ambil kain baju lari, tak jadi pula tsunami. Nak kata lagu mana? Nak kata gempa mesti jadi tsunami? Tak mesti. Tuhan nak bagi jadi. Tuhan tak mau bagi jadi, tak jadi. Tuhan buat benda-benda macam ni pasal apa? Nak bagi orang fikir. Nak bagi fikir. Akhirnya dia balik apa? God is great. Dia kata Tuhan Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Besar. Terkeluar daripada segala ilmu yang kita belajar. Kalau Tuhan nak bagi jadi, dia terkeluar daripada ilmu yang manusia belajar. Kerana itu kehendak Allah, maka kehendak Allah tu yang akan jadi. Dia kata maka manusia yang terpadam akal fikiran ni, dia tak boleh fikir pada kejadian langit dan bumi. Tak boleh fikir tentang hal mati hidup yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Tak boleh fikir. Pi tengok dia di katil hospital tu, tengok dengan mesin apa macam-macam pelik-peliknya mesin, ada ujung kepala penuh dengan air yang duk masuk di tangan, dengan hidung masuk wayar, dengan apa semua. Doktor pun kata dah kali beradik ni awak baliklah, kata eloklah kalau apa nak siap-siap apa di rumah. Kita pun ingat kena sumpah doktor dah. Okey, setuju. Oleh sampai di rumah dia minta air Milo. Dia bangkit duduk balik, dia kata dia minta air Milo. Nak kata apa tuan-tuan? Nak kata apa? Aduh sihat elok-elok ni sembang kam tumbuk meja kedebung tak tahu pagi esok di pamer mak tak ada dah. Apa penjelasan kepada benda ni? Kita nak jelas macam mana? Nak jelas kata orang tua akan mati, orang sakit akan mati? Tak boleh. Sebab berapa ramai orang tua lagi sihat. Berapa ramai orang-orang yang sihat tiba-tiba mati, berapa ramai orang yang sakit tiba-tiba sihat. Maka tidak ada penjelasan yang muktamad tentang benda ni, melainkan penjelasan yang Tuhan dia boleh bagi. Aksiden kereta remuk redam sampai jadi segenggam, kereta punya hancur lebur, mati 4 orang dalam kereta tu. Baby umur 7 bulan tak mati. Tak tahu nak abang. Ya, orang tua-tua pakai tali pinggang keledar, pakai apa semua, dengan semua mati semua. Baby tak mati, tapi tu ada dalam kereta tu juga. Terlepas di bawah bangku macam mana, takkan boleh tak tahu dia tak mati. Maka dia kata fikir ni tentang soal mati, hidup, semua ni Allah yang menjadi. Dia kata ini Tuhan boleh cerita. Firman Allah, in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tiada engkau wahai Muhammad dapat bagi dengar ajaran agama yang manfaat itu. Kita tak boleh dengar. Masjid nak buat program, nak panggil siapa main mengajar, nak panggil siapa main ceramah, nak panggil apa-apa, masjid boleh buat. Tapi masjid tak boleh pastikan tiap-tiap rumah ada wakil main dengar malam ni. Tak boleh dengar. Satu rumah 7 orang, 7 orang tak main. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Hati dia tak berasa nak main. Tak berasa. Tak pernah terlintas dalam hati dia kot nak pergi duduk, nak dengar sikit malam ni apa cerita. Tak berasa. Nak buat macam mana? Kawan duduk Kuala Nerang jauh tu. Awal-awal pukul 5 tadi kalau dah duduk siap-siap nak main dengar malam ni. Tuhan bagi dekat dia hati nak main dengar agama. Tak ada penjelasan. Benda ni unexplained. Orang putih kata unexplained. Satu benda yang tak boleh nak explain. Melainkan kuasa Tuhan yang menentukan benda-benda ni. Maksud dia apa tuan? Maksudnya kita ni cuba terima kasih banyak-banyak dekat Tuhan. Sebab kita ni Tuhan pilih dalam kumpulan nak mau nak dengar.
Perubahan pelan-pelan buatlah. Tapi Alhamdulillah Tuhan pilih kita untuk mau dengar. Cukup dulu. Mau dengar pun cukup dulu. Tak payah main duduk depan, duduk belakang-belakang, duduk ujung-ujung, duduk bawah masjid atas motor dia. Kereta pun tak apa. Tapi dia mau dengar. Mudah-mudahan mau dengar tu menjadi sebab musabab kepada Tuhan nak buka hati dia. Duduk dengar, dia main juga. Itu macam dia sengai. Dia sengai kat air. Esok dia main pula. Masuk dulu pula. Tak apa tu. Tak apa. Maknanya Tuhan duk buka hati dia. Satu hari dia akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni minta banyak-banyak dekat Tuhan. Kita minta Tuhan bagi hidayah. Anak pinak keluarga kita Tuhan limpahkan hidayah. Kawan-kawan jiran tetangga kita Tuhan curahkan hidayah. Supaya semua orang dapat hidayah, dapat petunjuk, dia nampak jalan benar di mana. Firman Allah, in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Maka tiada dalam engkau Muhammad dapat bagi dengar ajaran agama yang manfaat melainkan mereka yang percaya dengan segala ayat Quran kami. Maka mereka itulah yang Islam dengan ikhlas hati pada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Orang hak duk dengar dah ni aja yang Nabi Muhammad boleh buat. Kadang tuan-tuan, kuliah pengajian ni tak guna, marah-marah, jerit-jerit, riak-riak, maki hamun tak payah. Sebab hak main ni okey dah. Lu marah apa? Buat main ni tak patut marah dah. Kan tak payah dah. Cuma abang nak bagi tambah kesedaran aja. Kalau selama ni cakap main kuliah pengajian, semayang 5 waktu jaga elok, mudah-mudahan ada peningkatan. Apa dia? Hari Khamis buat susunan. Mudah-mudahan ada peningkatan. Malam-malam sambil bangkit nak pergi kencing di pancung, teringat nak buat sembahyang tahajud 2 rakaat. Mudah-mudahan ada peningkatan ada sikit daripada kita tak ada peningkatan apa-apa. Firman Allah, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila jatuh oleh perkataan azab atas mereka itu. Yakni apabila Tuhan tentukan azab nak kena kepada orang-orang ni, yakni apabila sampai masa azab nak main, maka tetaplah mereka itu kena azab, iaitu apabila tinggal suruh dengan ma'ruf dan tinggal tegah daripada mungkar, dan hilang ilmu dengan mati ulama, dan dengan angkat Quran, dan dengan lupa la ilaha illallah, iaitu pada akhir zaman, iaitu dulu sedikit daripada kiamat. Maka pada ketika itu akhrajna lahum dabbatan minal ardh, kami keluarkan kepada mereka itu dabbatul ardh di Safa, yakni di Makkah, ketika Nabi Isa dan muslimun sedang tawaf di Baitullah. Maka baginya, yakni bagi dabbah itu 4 kaki yang berbulu, 2 sayap, dan tingginya ialah 60 hasta. Tiada dapat akan dia oleh orang yang hambatnya, tiada dapat akan dia oleh orang yang hambat, dan tiada lepas daripadanya orang yang lari. Allah Subhanahu wa taala beritahu apa? Dia kata bila sampai masa Tuhan akan buat azab. Wa idza waqa'al qaul, apabila mai saja janji Tuhan kata nak kena azab ni, idza waqa'al qaulu 'alaihim, mai saja janji Tuhan, maka azab ni pun mai. Bila nak mai azab ni apa dia? Dia mai tanda-tanda kiamat. Alamat-alamat kiamat akan mai. Apa dia? Dia antara alamat kiamat tu apa dia? Dia kata benda ni akan bermula apabila manusia tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tinggal amar bukan amal. Amar ma'ruf nahi munkar. Dia tinggal nak suruh orang buat baik, dia tinggal kerja nak halang munkar. Bila manusia sudah tak kisah apa nak jadi munkar, apa tepi rumah dan kampung nak jadi apa-apa, tak mau ambil tahu. Dia kata. Dan apabila hilang ilmu dengan mati ulama keduk mati. Mati tak ada ganti dah yang semacam tu. Baru ni dia berkata Syekh Ahmad Didat meninggal. Saya tak tahu kesahihan berita ni. Syekh Ahmad Didat umur 87 umur dia masa mati. Syekh Ahmad Didat, satu orang lawyer, orang South Africa, Afrika Selatan. Satu orang lawyer, Allah bagi hidayah dekat dia, Quran hafal. Bible, empat Bible besar tu semua dia hafal. Word by word dia hafal. Dia pergi cari mana padri-padri besar dalam dunia ni, dia challenge, ajak debate, ajak berdebat dengan dia. Dia boleh kata depan-depan padri besar hak turun pergi pakai uniform padri, topi apa semua tu, dia boleh pegang kitab Bible, dia angkat macam tu. Dia kata hang kata lagi sekali, kata orang Kristian tak percaya dengan 3 Tuhan ni, dia kata I will throw this Bible down. Dia boleh kata lagu tu, hang kata lagi sekali, kata Kristian tak percaya Tuhan ada 3, hang kata
aku punggai Bible ni turun. Dia boleh pergi berdebat dengan padri sampai macam tu. Dia boleh petik apa-apa yang ada dalam Bible apa. Bible John, Bible Mark, Bible Matthew, apa macam Bible dia ada ni, dia boleh petik keluar. Muka surat berapa, apa kata dia macam mana. Dia boleh petik keluar macam tu. Dia boleh buat keluar ayat Quran pula. Nak kata apa yang Bible kata ni tak betul. Malaysia dia main 2 kali. Dia main 2 kali. Saya duduk belajar di Universiti Melaya dulu sekali dia main. Dijemput oleh Persatuan Akademik Universiti Melaya, panggil dia main sekali. Dia main. Dia nak bercakap pukul 8. Kursi row depan dalam Dewan Tengku Chancellor yang terbakar tu, kursi row depan, 2 row tu semua padri duduk. Daripada mana-mana mereka main tak tahu. 2 row tu mereka punya. Nak dengar dia bercakap. Dia bercakap, dia provoke ni padri ni sampai pihak Universiti Keselamatan ni kena suruh berhenti program tu sebab takut lagi jadi masalah. Kemudian Dewan Bandaraya Kuala Lumpur panggil dia main sekali buat di dataran Merdeka. Dia bercakap pasal ni. Orang Kristian cukup marah kat dia. Pasal apa? Pasal dia memahami, dia menguasai dan dia boleh bercakap benda ni fingertips dia. Dia bercakap tentang benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala sayang orang macam ni. Dia kena stroke terus lumpuh satu badan. Dia kena stroke saja tahu kepada pemerintah Saudi Al-Malik Fahad yang meninggal baru ni. Terus hantar kapal terbang, pergi ambil dia, bawa mai dia Riyadh. Dia duduk di ward di Raja Universiti Riyadh sampai habis umur dia di situ. Al-Malik Fahad meninggal tak apa lama dia pula ikut. Masa duduk terlentang atas katil tu, dia dengan anak dia berkomunikasi pakai pelupuk mata. Dia buat lagu mana anak dia tulis apa yang dia kata. Duk tulis buku lagi. Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada dia tak nak ganti. Tak ada dia tak nak ganti. Ulama-ulama ni tak tahu nak abang dah berapa banyak dah ulama yang meninggal yang tak ada dah. Nak ganti sehebat Imam Syafi'i tak ada dah. Nak ganti sewarak Imam Malik tak ada dah. Alim macam mana, pandai macam mana pun hari ni tak pi ke level tu. Level Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tak pi level tu. Ilmu pun tak pi, warak pun tak pi. Makna dia apa? Itu tanda kiamat. Dia kata matinya alim ulama dan dia angkat Quran. Tuhan akan angkat Quran. Dan lupa la ilaha illallah. Oh, kau. Ni peringkat paling kau. Ada di budak sekolah hari ni ada. Tahun 80 dulu waktu saya buat apa teaching practice di Petaling Jaya. Kawan saya kena satu sekolah di Petaling Jaya. Saja bagi satu soalan budak sekolah menengah. Saja bagi satu soalan. Siapa yang biasa minum arak angkat tangan? Pakai angkat tangan. Dan nak kata apa? Pergi sekolah semua driver hantar dengan kereta-kereta mewah apa ni. Kawan ni saja tanya, ngajak agama. Saja tanya lah, siapa yang biasa minum arak? Angkat tangan. Laki-laki perempuan. Minum di mana? Dan tu tengok dia kata kadang-kadang malam kalau di pub, karaoke, naik kelab apa semua kena di sana. Ada pula jawab pula, di rumah dia ada mini bar, minum. Bapa tak marah ke? Bapa cakap jangan minum banyak-banyak lah. Tuan-tuan, tahun 80-an. Nak tanya, tahu tak mengucap? Ya? Tahu tak mengucap? Apa dia tu? Mengucap, tahu tak mengucap? Ucap apa? Ada tapi macam tu. Ada. Ada satu. Hak latah ni ramai lah hak latah. Dia mengucap tengok. Dia tengah kan. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat. Dia latah. Mengucap dengan selawat tu dia latah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata yang tu mengucap. Tapi masih boleh sebut lagi cuma keliru. Tapi keliru pun karut. Kalau tahap ni dok ada, itu akhir zaman. Itu tanda akhir zaman. Itu tanda akhir zaman. Tentu nak marah dia tak erti ni, nak baca Quran tak erti, nak marah dia. Dia kata bukan Quran dia tak erti, nak baca ABC boleh tak erti. Pun ada juga satu geng ni. Ada di tengah sekolah sampai ada 2 biji kelas. Tak tahu apa ni, 2 biji kelas. Cikgu-cikgu guna kelas ni apa angkut bangku meja
Bila ada nak buat majlis penyampaian hadiah, habang ya. Siapa nak tolong saya angkut meja, pekat keluar. Macam orang Indian lapang. Tuan, kita tengok benda ni hati kita ni. Hati kita ni rasa macam mana? Allah. Akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman dia duk main banyak. Iaitu pada akhir zaman, dahulu sedikit daripada kiamat, benda ni akan jadi. Dia menjelang nak kiamat ni, benda-benda ni nanti main. Dan dia kata pada ketika itu, dia kata akhrajna lahum dabbatan minal ardh. Ini dia main. Ini kira alamat besar nak jadi kiamat. Iaitu kami keluarkan bagi mereka itu, bagi umat akhir zaman ni, kami keluarkan bagi mereka itu dabbatul ardh. Dabbah ni maksud binatang kaki empat, jalan atas bumi. Munculnya mereka ni, dia kata di Safa, yang ni di Makkah, tempat sa'i Safa Marwah. Ketika itu Nabi Isa alaihi salam dan orang-orang Islam duduk tawaf Baitullah. Dia kata masa kejadian tu Nabi Isa tengah duduk. Nabi Isa dia akan turun akhir zaman. Itu satu benda yang mesti diiktikadkan oleh kita semua. Nabi Isa akan turun menjelang akhir zaman. Pasal dia sampai hari ini belum mati lagi. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tunggu untuk nak melaksanakan satu misi akhir dia. Nabi Isa akan turun mai, ni cerita dalam hadis banyak dan cerita apa Nabi Isa akan buat bila dia turun mai esok ni. Ketika itu dia kata Nabi Isa sedang tawaf di Baitullah. Yang ni saya tengok di dalam kitab-kitab hadis sahih tak ada benda ni. Ini tuan-tuan boleh rimak di situ. Benda ni tidak sabit daripada hadis yang sahih. Mana pengarang Nurul Ihsan yang diambil, wallahu a'lam. Tidak ada di dalam kitab-kitab hadis sahih. Baik, kita baca juga. Dia kata ketika Nabi Isa dan orang-orang Islam sedang tawaf di Baitullah, baginya, yakni bagi binatang yang kata dabbatul ardh, cerita tentang dabbatul ardh ini Quran sebut, hadis sahih pun ada sebut. Tapi tidak ada hadis sahih secara jelas bagi tahu dabbatul ardh ini rupa dia macam mana, tinggi dia macam mana, dia nanti buat apa, tak ada keterangan jelas. Tak ada. Ini daripada riwayat mana saya tak tahu. Begitu. Dia kata dan baginya, bagi menatang yang kata dabbatul ardh itu ada 4 kaki, yang tu betul. Berbulu tu tak tahu betul tak betul. Kan? 4 kaki tu betul. Dan 2 sayap, yang ni tak tahu. Tingginya 60 hasta. Dia dah dapat akan dia oleh orang yang hambatnya. Maksudnya dia nak hambat, kita pergerakan dia laju. Kalau orang pakat-pakat hambat nak tengkuai dia, tak boleh. Jenuh ligat, dia lari lepas. Itu maksud dia. Dan tiada lepas daripadanya orang yang lari. Siapa yang tengok dia takut nak lari, tak boleh lari. Mesti dapat ke dia. Ini dabbatul ardh. Tapi betul-betul macam mana? Dia termasuk di dalam sirrun min asrarillah. Dia termasuk di dalam rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meyakini kata dabbatul ardh akan mai, itu mesti yakin. Sebab Quran sebut, hadis sahih sebut. Bila dia mai, apa nak jadi, dia nak buat apa? Wallahu a'lam. Begitu. Tukallimuhum. Lagi Quran kata lagi, menatang ni yang kata dabbatul ardh ni berkata ya, dia boleh bercakap. Maka berkata ia, yakni dabbatul ardh itu boleh bercakap akan manusia yang ada maujud, yakni ketika keluarnya. Dia keluar mai tu dia boleh bercakap. Dia sejenis makhluk yang Tuhan buat keluar mai menjelang kiamat, dia boleh bercakap. Sertanya tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam. Yang ni tak ada dalam hadis yang sahih. Maka pukul ia akan orang mukmin dengan tongkatnya. Kata kononnya dabbatul ardh ni dengan tongkat yang dia duk pegang tu dia pergi pukul orang mukmin. Maka berbekas putih tempat yang kena pukul itu hingga jadi putih sekalian mukanya. Bila kena pukul ya jadi putih habis satu badan sampai muka-muka jadi putih. Dan surat ia antara dua matanya mukmin. Lepas dia pukul dia jadi begitu, dia tulis atas dahi ni mukmin dia tulis. Nah, ini bukan daripada hadis yang sahih. Saya sebut bagi banyak kali, bukan daripada hadis yang sahih. Kita banyaklah kadang-kadang macam kita tengok mayat dia lah mati, lepas mandi duduk kapan kan dia bagi duduk tulis atas dahi. Tu pun tak tahu mana merepek dia ambil mayat tu. Tak ada. Macam buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim tak ada perintah suruh pergi ambil ayam mawar tulis atas dahi ni, tak ada. Tapi ada tempat dia buat benda-benda macam ni. Dia buat tu atas kepercayaan apa tak tahu. Atas hati siapa dia ikut tak tahu. Yang pastinya dia ikut-ikut legudu ya. Dia tengok dulu orang duk buat, dia pun legudu ya cerita dia. Tidak bersumberkan daripada hadis Nabi suruh buat ke ataupun mayat Nabi orang buat ke apa tak ada. Dulu tuan-tuan Pulau Pinang satu mufti Allah yarham Ustaz
Ustaz Mat Tauhid, Ustaz Mat Al-Yasin. Dia warak tuan-tuan. Masa dia sakit duduk di hospital tu, dia ada 2 orang kawan baik dia. Satu orang pegawai immigration, satu orang pergi Pak Lek kawan baik dia, 2 orang. Dia duduk puasa dekat Masjid Negeri Pulau Pinang, Ustaz Mat Tauhid. Dia dulu ustaz sekolah star ikut sebelum jadi mufti Pulau Pinang. Bila dia duduk di hospital, duduk sakit tu, dia pesan dekat sahabat baik 2 orang. Dia pesan, dia kata kalau anak meninggal, anak mati ke apa-apa, dia kata entah 2 orang mandi mayat anak. Dia percaya kat depan ni. Sebab depan ni pun duduk di situ juga, kuartus Masjid Negeri apa, selalu duduk dengan dia, belajar kat dia. Bukan belajar kuliah ni aja, private punya, mengajar pergi dekat dia, cakap. Dia, hati dia susah dekat 2 orang ni, dia pesan. Entah pun mandikan mayat anak, dia kata. Tak mau, dia kata, tak mau siapa-siapa tengok, dia kata. Mayat dia waktu dimandikan, tak mau. Siapa-siapa pun tak mau tengok, dia kata. Kalau nak ada pun, dia kata isteri dengan anak-anak yang lain tak mau. Dah, ni amanah ni, anak pesan tinggal, dia tak ada apa. Warahmatullah. Lepas tu satu lagi dia pesan. Dia kata, satu ni pesan, ingat betul-betul dan tolong buat. Dia kata, mayat anak, dia kata tolong kapan dengan kain 3 lai. Kapan dengan kain 3 lai, tak mau pakai baju, pakai seluar apa semua tak mau, kepiah-kepiah tak mau, sorban-sorban tak mau. Pasal apa? Pasal hadis sahih. Tuan-tuan buka riwayat Al-Bukhari. Hadis Bukhari pun cerita, Nabi dikapan dengan 3 helai kain. Bidin suhuliyah, kain putih tenunan Yaman. Nabi dikapan dengan 3 helai kain putih. Tak ada baju, tak ada seluar, tak ada kepiah putih, tak ada sorban. Nabi kapan begitu ya? Badan Nabi dengan kain 3 helai. Oh, dia nak macam tu. Dia pesan dekat depan ni, tolong nak. Dia kata jangan lupa benda ni. Anak amanah tinggal ni, tolong. Dan betul, bila dia meninggal, memang sahabat ni kat keluarga pun dah besar, dia pas tolong. Dan mayat dia dikapan macam tu. Dan yang ketiga dia pesan, lepas ke bumi anak, tolong tak mau ni duduk bersila-bersila, cek hubung talqin ni semua tak mau. Tak mau. Minta tolong, dia kata, tolong pegang amanah ni. Tapi yang tu dia tak boleh buat. Pasal apa? Dia mufti kerajaan negeri macam tu, dia buat juga benda. Buat juga. Jadi di luar daripada kawalan orang yang menerima pesan. Tak boleh lah. Pasal dia dah jadi function negeri lah, apa, dia tak boleh nak buat dah pula. Tapi dia pesan benar. Tolong dia, pasal dia reti. Dia orang berilmu, dia reti. Dia tak mahu benar-benar. Semalam kita baca bab-bab ni di Masjid Jelutong semalam. Bab-bab macam ni. Tuan-tuan, apa nama makam Tuan Guru Ustaz Fadil Nur pun tak pasang batu nisan, buah batu macam Mekah Madinah, buah batu bulat lah. Saya pun tak pergi tengok. Al-Malik Fahad mati baru ni, mangkat meninggal baru ni pun pengkebumian dia dijalankan mengikut cara sunnah Nabi SAW. Raja Saudi tuan-tuan. Raja Saudi jalankan tu. Macam mana orang buat kat Nabi, apa kita pula nak pergi buat lebih-lebih daripada Nabi pula. Nabi yang paling istimewa tu pun buat dekat sahabat-sahabat dia macam tu, dan dekat Nabi pun orang buat macam tu. Pasal apa kita pula nak pergi buat lebih-lebih? Ikut Nabi tentu betul dia punya. Itu buat dah boleh, belum tentu betul. Oh, jadi Allah yarham mufti Pulau Pinang yang Ustaz Mat Syarif ni dia macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Baik, itu cerita dia. Jadi di dalam hadis secara jelas tak ada cerita tentang Dabbatul Ard ni. Dia cuma sebut Dabbatul Ard itu ada. Detail sifat dia tak disebutkan. Tukallimuhum, maka berkata ia, yakni Dabbatul Ard itu boleh bercakap. Kata dia kepada manusia yang ada, yakni ketika keluarnya serta tungkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman, apa semua ni, gunung-gunungnya dia keluar mai, dia pukul. Siapa yang kena pukul itu jadi putih habis semua badan. Muka-muka habis semua jadi putih. Dan ditulis di antara 2 matanya tu, ditulis mukmin. Kemudian dipukul, kemudian pukul ia, yang ni Dabbatul Ard itu pukul pula dengan cincinnya akan orang kafir pada hidungnya. Maka berbekas hitam sehingga hitam habis sampai ke muka. Ini kunun ceritanya, hadisnya tidak ada.
Dan surat antara dua mata orang kafir itu perkataan kafir. Kemudian kata ia bagi yang mukmin, anta ya fulan, daripada ahli syurga. Kepada orang mukmin dia kata hang ahli syurga. Dan bagi kafir ni dia kata ya fulan, daripada ahli neraka. Maka keluarnya tiada habis melainkan kemudian daripada 3 hari. Bertuturnya dengan bahasa Arab. Keluar ni yang kata dapatul ard ni, dia keluar daripada perut bumi ni, dia keluar ni 3 hari tak habis-habis. 20 punya banyaknya mendatang ni. Dan dia bercakap tu dalam bahasa Arab, dan adalah keluarnya dabbah itu dengan naik matahari, iaitu pihak matahari jatuh, iaitu berturut-turut. Maksudnya apa? Dia keluar ni, matahari keluar belah timur, dia keluar belah barat. Dia keluar pada waktu duha. Dalam hadis ada sebut yang tu. Dalam hadis ada sebut, kalau tuan-tuan buka dalam Ibnu Katsir, dia ada bawa hadis tu. Keluarnya dapatul ard ini pada waktu duha. Matahari naik belah timur, tapi dia keluar belah barat. Keluarnya itu pada waktu duha, dan keluar dia berturut-turut. Tak dia keluar, dia keluar 3 hari berturut-turut. Mana-mana yang dahulu, yang lain akan ikut belakang. Dia kata makna keluar tak putus-putus untuk keluar. Maka tiada berselang, dan berkata dabatul ab itu lagi, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahawasanya manusia adalah mereka itu dengan segala ayat, yakni tanda, yakni dengan segala ayat kami tiada beriman mereka itu. Dia cakapnya tu. Dia kata manusia ni, nama kata manusia ni, dia tak percaya dengan ayat-ayat Allah. Ayat ni 2 maksud. Satu maksud ayat Quran tu, satu maksud tanda-tanda kebesaran yang Tuhan tunjuk. Manusia tak percaya. Yang ni tiada beriman dengan Quran yang melengkap atas bangkit kubur. Quran bagi tahu tentang soal akan bangkit kubur, tak percaya. Dan cerita tentang hisab, tak percaya. Dan cerita tentang seksa, tak percaya. Dan cerita tentang nikmat, tentang semua mereka tak percaya. Nama kata manusia ni tak percaya. Mengaji, dengar, tapi yakin tu tak ada. Yakin tu tak ada. Dia kata, dan dengan keluarnya mereka itu, yang ni dabbah itu, maka putih suruh dengan ma'ruf dan cegah mungkar. Bila keluar dabbatul ard ni, tak ada guna lah. Buat amar ma'ruf nahi mungkar, tak ada guna. Dan tiada tinggal naib, dan tiada lagi taib. Naib tu maksud dia orang yang duk peringat orang daripada lalai, tak ada dah masa tu. Tak ada guna dah hidup dakwah, duk seru orang apa semua. Dan tiada taib, dan tak ada orang yang bertaubat, tak ada dah pada masa tu. Dan tiada beriman akan orang-orang kafir. Pada masa tu orang kafir kalau nak beriman pun tak terima. Ini sudah jadi tanda-tanda besar, dia kata. Maka makna dia beritahu, makna naib itu ialah orang yang ingat kepada Allah daripada lalai. Dia peringat orang, dia ingat kepada Allah, dia peringat orang supaya ingat Allah, supaya jangan lalai. Dan taib itu ialah orang yang taubat, dia beritahu. Dan tiada terima iman orang yang kafir yang hendak jadi Islam. Masa tu siapa yang kalut nak masuk Islam tak mau dah, tak terima dah. Melainkan orang yang sudah beriman sahaja yang diterima imannya. Nah, wallah. Lepas ini kita sambung insya-Allah. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fa hum yuzarun. Dia kata ilmu Tuhan ni tuan. Kita lagi tu belajar lah. Kita jumpa benda tak tahu ni barangnya. Tu orang kata senang tu tak belajar. Kan? Kita tak tahu kata kita tak tahu. Kan? Senang tu tak belajar. Kan? Tak tahu pun apa yang kita tak tahu. Jadi bila tak tahu apa yang kita tak tahu, kita akan merasa kita tahu sepanjang masa. Yang tu bagus. Kan? Bila main duk ngaji ni, dia duk jumpa ni apa pula. Dabbatul ard apa pula dah. Kan? Aku duk tahu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj pun ada. Yang tu satu cerita lain pula. Ayat akan datang dia main Ya'juj Ma'juj pula. Ya'juj Ma'juj kita duk tahu ni dabbatul ard pun ada satu lagi. Ni kalau ni musim lah ni, kalau tuan-tuan panggil ustaz-ustaz mai ceramah, hadis cerita tanda kiamat nanti duk baca pula kan. Pasal apa mesti jerubu duk jadi ni. Kan? Dia tak ceramah baca surah Ad-Dukhan dulu. Cerita pasal apa nama asap jerubu apa ni, baca yang dulu. Lepas tu dia baca hadis tanda akhir zaman tu, dia nak main lah semua benda ni.
kan, dengan apa nama asap, apa Aceh muka bumi, ad-dukhan, lepas tu dengan khatak, dengan gerhana di timur, di barat, di apa Jaziratul Arab, semua tu baca yang tu pun sampai ke sebelah tengah pula, kan, nampak tu semua tanda-tanda kiamat. Jadi kalau kita ni lagi, kita baca Quran, kita baca hadis, kita tulis tanda-tanda yang Quran sebut, tanda-tanda kiamat yang Quran sebut, tanda-tanda kiamat yang Nabi sebut, tulis. Hak mana jadi dah kita baik. Kita betul boleh tengok dah berapa banyak benda yang Quran sebut, yang Nabi sebut, yang dah jadi. Daripada senarai tema tu, daripada checklist yang kita buat, yang kita tik tu, kita boleh agak kiamat makin dekat. Kan? Jadi cerita dia begitu. Kalau tak main kiamat betul hak musnah seluruh alam pun, mati makin dekat dengan kita. Kiamat juga, kiamat kita. Mati makin dekat. Kan, tak tahu bila. Tadi saya pergi hospital Kepala Batas kan. Tengok abang ipar saya masuk hospital. Nak pergi ziarah dia. Penuh kaki itu kena semua. Kalau kena umur 60 lebih 70 tu sakit ni tak apa tu kan. Naik tengok umur 35. Kata, hang pun. Dia kata jantung. Confirm tak tanya dia? Confirm kan? Habis apa treatment dia nak buat? Tak tahu lepas tu rehat dulu. Tapi duk bunyi-bunyi nak kena potong. 35 umur 35 sakit jantung. Tersumbat dah 3 saluran. Jalan pergi sikit lagi jumpa pula tu. Assalamualaikum Ustaz kata. Waalaikumsalam. Pun ada dua. Apa nak buat? Doktor sumpah. Mana boleh duduk melawak tu jauh okey lagi. Kan kita pun pergi salam tepuk belakang tu 3 kali kan. Apa cerita dia? Apa cerita genti manis Ustaz? Genti manis tak tahu kata ada genti manis. Yang duk tahu duk bangkit. Malam bangkit duk pergi minum ayam. Bangkit minum ayam bangkit genti. Bangkit minum ayam bangkit genti. Dia terkin rengkung lah. Dia kata tak tahu nak apa. Lepas tu dia duk kata nak pergi pancong, nak kencing. Dia kata kita pun tak tahu apa yang jadi lepas ni. Ada sehari, kedua hari, ke seminggu dia jadi apa? Duk tak larat. Sampai pagi hak boleh main ni pasal nak bangkit pun tak larat. Dia kata yang buat jadi macam ni. Dicek lah, pergi cek tu dia. Kencing manis tu ada tahap tinggi. Umur pokok 40 lebih sikit. Kan? Jadi dengar betul dia serius. Kan? Serius. Dia kan. Jadi cerita dia apa? Cerita dia sebelum dia main ni semua punca-punca nak bagi kita tak boleh nak ibadat ni. Tumpang ada pihak, ada mata, ada kuat. Buat. Kamu tunggu lah. Dia sampai nak pergi pancok pun nak kena anak main paut belakang. Tak mau. Nak pergi pancok. Nak pergi buang air ni. Nak tui bangkit daripada katil tu pun nak nak kena panggil orang main paut belakang bangkit pergi dulu. Bangkit berdiri dia menonong, dia nak jatuh sampai lagu tu nak teringat nak buat tahajud kawal. Pasal tak boleh buat. Masa tu baru duk ni hang telefon bila ustaz mana-mana ni hang tanya ni aku tu sambung buaya. Getah nak kencing tak boleh, dia sambung keluar dia dalam kaki pula duk gantung tepi kaki tu. Ni tanya dah ni pun nak sembahyang boleh tak boleh ni duk gantung kampis. Dia duk main time tu nak buat tahajud tak jom. Kalau buat pun dia jadi hati dia tak penuh. Duk berasa ni sah ke tak sembahyang pun ni dia jadi lupa tu. Masa dia boleh bangkit cepat apa semua dengar tum kata bunyi ingat kawan main lompat pegang tungkat semampu keluar masa tengah ni masa ni lah mau sembahyang tahajud ke apa ke. Jadi kalau dia main masa tak larat itu ni dia tak galat sangat. Pasal kita buat dah setakat yang termampu. Tak galat. Dan benda-benda macam ni saya pesan diri saya semua. Saya pesan kat tuan-tuan semua kan. Untuk masing-masing diri, bukan untuk siapa-siapa. Kita duk cakap hai orang ni banyak sangat ada. Hai kita ni macam mana? Hai orang ni banyak lah kita cakap. Hai kita ni macam mana? Orang dia nak kena tanggung diri dia. Kita punya diri ni kita boleh tanggung ke tak? Menghadap Tuhan itu nak buat apa kan? Tuhan dengan sifat istighna dia, dengan sifat kaya dia tak perlu apa-apa daripada kita. Dia cuma nak tengok kita betul-betul jadi hamba dia. Dia terus sembahyang, buat sembahyang elok. Yang tu
Dia bukan mau duit ringgit kita, dia bukan mau kita balas jasa dia, apa boleh tak mau. Dia nak tengok kita boleh tak jadi hamba yang bersyukur pada dia. Dia Nabi bangkit semayang sampai bengkak kaki tu. Sampai bengkak dua kaki dia. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, awak ni sampai macam ni semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Allah ampunkan dosa kamu yang dahulu dan yang kemudian. Pasal apa yang kita buat semayang sampai macam ni? Nabi kata, salahkah aku nak jadi abdan syakura? Salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Tuhan? Dan belum. Tuan-tuan doa saya bagi kuat. Saya doa tuan-tuan bagi kuat. Untuk diri kita masing-masing, bukan untuk dapat-dapat. Dan Allah maaf. Yang baik daripada Allah, yang baik silakan. Dia tangguh dengan takbir kafarah dan surat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.